apresiasi kepada Tuan Dipertua, rakan-rakan kerajaan pembangkang seterusnya warga Dewan sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Tuan Dipertua bertindak selaku pembangkang ketiga di meja pembangkang. Sudah untuk saya telusuri apakah sebenarnya perjalanan kes dengan pembangkang terlebih dahulu. Tuan Dipertua, sebelum saya meneruskan gerak kerja bidasan di meja pembangkang, mari kita singkat dan kita ungkap apakah sebenarnya kes di meja pembangkang. Di pihak pembangkang, bila bangkitnya tentang pembangkang sebentar tadi telah menunjukkan apakah rasionalnya untuk kita mengekalkan status yang ada pada sekarang. Kenapa kita perlu kekalkan bahasa Inggeris di dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dan sains. Tuan Dipertua, apakah rasional beliau melihat kepada tuntutan semasa? Apakah tuntutan semasanya kita melihat sebagai bahasa Inggeris ini adalah bahasa yang global yang digunakan di seluruh dunia dari segi ekonomi, teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Ini hujah yang pertama. Yang kedua, kita pakai bahasa kita. Sekiranya kita tukar dasar sekarang ini, sekiranya kita gunakan bahasa Malaysia, apa yang akan terjadi? Akan berlaku pembaziran dari segi masa, tenaga dan wang. Sudah berlaku pembaziran semua ini menunjukkan bahawa tidak memudahkan lantas menjawab bahawa mungkin telah dilebarkan di media kami. Ini kes pihak pembangkang yang telah menyebabkan sesi perdebatan kita huru-hara, tidak berfokus kerana kegagalan Perdana Menteri pada hari ini menjelaskan secara konsepnya usul perdebatan pada hari ini. Seterusnya, saya amat sedih pemahaman kes di kerajaan saya dapat simpulkan bagaimana pada hari ini asal saja masalah muncul kita tukar pimpinan, tapi mereka tidak melihat bagaimana di Amerika perkara pucuk pimpinan ini kerana adanya pilihan raya presiden. Di Malaysia kita baru saja mengadakan pilihan raya pada tahun lepas. Kalau benarlah rakyat Malaysia perlukan pucuk pimpinan, perubahan pucuk pimpinan, mengapa tidak diubah pada Mac tahun lalu? Sekaligus tinggal pihak kerajaan Jepun menuntut rakyat pada hari ini turun berdemonstrasi dan membuat rusuhan agar kerajaan dapat digulirkan. Hati-hati yang berhormat, takut terkena Akta Keselamatan Dalam Negeri kerana ini kesalahan pertama. Kesalahan keduanya, kata Perdana Menteri pada hari ini konflik ataupun isunya bermaksud konflik yang berlaku di Asia Barat yang mengakibatkan sengketa. Maknanya pada hari ini, apakah kaitannya kegaduhan serumah tangga? Apakah kegaduhan maknanya pada hari ini asal saja berlaku kegaduhan serumah tangga, Aceh Barat bergolak. Aceh Barat berlaku kekurangan sana sini huru-hara. Maka saya kira ini bukan satu isu Aceh Barat yang berhormat sila jelaskan sebentar. Pemerintah ini sedewan bagaimana macam saja dihormatkan cukup mereka cukup tidak adil. Saya bidas sekali lagi bahawa kerajaan pada hari ini memikirkan masalah yang berlaku. Dan itulah guru-guru yang pakar dalam bahasa Inggeris dihantar ke pedalaman ajar anak-anak luar bandar ini supaya mereka belajar bahasa Inggeris. Dan juga yang berhormat, takkanlah pelajar yang kita tidak pandai ini hanya kerana mereka tidak pandai kita dah tak mahu ajar mereka. Kalau kita ajarlah bagi pandai kerana kita tak pandai. Kita mahu dalam majlis belajar. Sebab itulah kita perkenalkan bahasa Inggeris supaya mereka boleh belajar dan meningkatkan taraf pendidikan mereka yang diperkuat. Pada hari ini rasuah. Kata beliau Eric Chia telah didakwa rasuah. Saya persoalkan sekali lagi, yang rasuah ini kita dakwa lah, kita bawalah ke mahkamah. Tidak perlulah sampai kita bubarkan pucuk permintaan. Maka terlebih senanglah 2-3 orang ahli rasuah kita tukar permintaan. Maknanya tiap-tiap harilah kita tukar permintaan. Kerana jugalah orang melakukan kesalahan. Maka inilah pemahaman kes kerajaan atas menyebabkan hujah yang kedua itu juga wajar begitulah. Silakan. Harga minyak turun tapi masyarakat Malaysia harga barang pula yang tak turun. Jadi di mana peranan kerajaan dalam statement saya yang anda katakan tadi? Pertama, barang-barang apa harga tidak turun. Keduanya saya persoalkan kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar terutama dalam bajet 2009 telah diperuntukkan 10 bilion ringgit untuk meningkatkan harga barang yang juga turun. Kerana kita perlu sedar, kita hidup di dunia bukan adik-adik. Tak kala ada menuntut ini, asal ada saja masalah sekecil ini, kita tukar kerajaan. Asal ada saja rasuah 2-300, kita tukar kerajaan. Asal ada saja barang naik 10 sen, kita tukar kerajaan. Yang tukar kerajaan ini bukan seperti tukar tiup saja yang berubah. Pertama, saya bukan bercerita tentang rumah tangga. Saya ceritakan tentang keganasan terhadap wanita disebabkan apa? Disebabkan jenayah perang. Kedua, pada hari ini kami tunjukkan kepada anda bagaimana usaha penyelesaian gagal menemui jalan buntu. Anda tunjukkanlah menemui jalan buntu. Saya tunjukkan keganasan rumah tangga ini telah mengakibatkan pergolakan telah berlaku di Asia Barat. Kepada ini adalah isu Asia Barat, persengketaan, konflik yang berlaku. Saya tidak dapat berkaitan antara keganasan rumah tangga dengan Asia Barat. Kerajaan tidak menjawab usul perdebatan. Maknanya pada
hari ini mereka telah bersetuju bahawa tidak sesat kerana jalan keluarnya ada, cuma kita saja yang gatal-gatal. Masyarakat Barat, kita tidak kekal sesat. Inilah kesalahan konsep di meja kerajaan. Maka tadi betul saya kira bilasan tentang konsep telah dihabiskan. Kita teruskan pula dari segi bilasan hujah. Pertamanya apabila bangkit Perdana Menteri, saya cukup sedih. Kata mereka di Malaysia sebuah negara Islam, usul tentang Palestin telah ditolak oleh timbalan Speaker Dewan. Lupakah kita pada 2 minggu lepas sidang tergempar Parlimen telah diadakan? Yes. Telah sepakat mengutuk kekejaman Israel di Palestin. Satu perhari ini telah menunjukkan negara Malaysia sepakat dalam menolak IC tidak kekal sesat. Barat, kita tidak kekal sesat. Keduanya, mari saya jelaskan apakah punca sebenar demonstrasi ini berlaku. Demonstrasi ada tujuan untuk mendesak apa? Mendesak kerajaan untuk menukar dasar-dasar yang dikira membebankan rakyat. Kerana itulah wujudnya demonstrasi. Orang ramai tidak perlu berdemonstrasi kerana suka-suka. Esok kita demonstrasi hijau. Bukan begitu yang berhormat. Demonstrasi ini wujud kerana tuntutan mereka tidak dipelihara. Kerana dalam demokrasi, rakyat adalah di atas. Pemerintah mendengar suara rakyat. Jadi sekiranya pemerintah atau kerajaan tidak menuruti permintaan daripada rakyat, maka kerana itulah rakyat turun berdemonstrasi, tunjuk perasaan di jalan raya. Kerana apa? Kerana itu menyuarakan suara mereka, kerana untuk menegur kerajaan, kerana untuk mendesak kerajaan atau menekan usaha mereka. Kerana apabila demonstrasi tidak dilakukan, suara rakyat dapat disampaikan. Tetapi suara yang disampaikan cukup mudah. Demonstrasi adalah lambang demokrasi. Melihat objektif utama BPSN ini bukan kerana bahasa, kerana untuk bahasa kita ada bahasa Malaysia. Kita cakap bahasa Inggeris. Utamanya untuk meningkatkan kualiti pelajar dalam bidang sains dan matematik. Inilah pendidikan kami. Itulah saya percaya bahawa usul pada hari ini perlu ditolak. Pengajaran sains dan matematik tidak lebih baik dalam bahasa Malaysia. Mohon terus.